Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada para penonton yang menyaksikan secara langsung program Sembang Otai di laman Facebook Natural History Museum _MY yang langsung sekarang ini. Dan terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton kerana sentiasa menyokong program-program anjuran Jabatan Muzium Malaysia. Dan bersempena dengan pameran keajaiban taksidemi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia, kami bawakan khas kepada anda hari ini satu program berkonsepkan Sembang Otai yang bertajuk Taksidemi Menggamit Memori. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya dapat kita berpeluang bersama-sama dengan dua orang panel jemputan yang memang cukup berpengalaman, yang bukan orang kata kaling-kaling dalam bidang taksidemi ini, untuk kita berkongsi dengan anda di luar sana mengenai pengalaman manis mereka sepanjang mereka berkecimpung dalam bidang ilmu kejadian yang dinamakan suatu ketika dahulu di Muzium Negara sejak tahun 1970-an, agar kita dapat menjadikan dia sebagai satu panduan dan bermanfaat kepada para pendengar yang berminat khususnya nak mengetahui apa itu taksidemi dengan lebih dekat lagi. Baiklah para penonton, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan di sebelah kiri saya ini merupakan tak lain dan tak bukan, memang dikenali dalam sektor pemuzuman khususnya di negara kita, iaitu Tuan Haji Zainal Abidin bin Jamaluddin yang merupakan mantan pengarah Muzium Perak. Jadi selamat datang Tuan Haji ke program Sembang Otai hari ini. Dan di hujung sana pun seorang otai juga, orang lama dalam Jabatan Muzium Malaysia suatu ketika dahulu, dan memang namanya masih menjadi sebutan di kalangan kami semua warga muzium. Beliau adalah Tuan Haji Mazuki bin Tahir, mantan penolong Kurator Kanan Muzium Kota Kuala Kedah. Apa khabar Tuan Haji? Baik, terima kasih. Sihat Tuan Haji. Jadi selamat datang juga ke program kita pada hari ini. Dimaklumkan dan untuk pengetahuan anda semua di luar sana, kedua-dua ahli panel kita ni pernah bertugas di bahagian ilmu kejadian Muzium Negara suatu ketika dahulu, dan merupakan antara pengumpul dan pengawet haiwan yang aktif pada suatu masa dahulu Dan sebab tu kita panggil program ni Sembang Otai. Memang mereka ni memang cukup-cukup otai, dan bisa mereka, aura mereka masih dirasai sehingga sekarang ni, apatah lagi sedang berlangsungnya pameran taksidemi di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Baiklah, kita nak ajukan soalan. Kita tak nak melengah-lengah lagi sebab bukan senang ni nak jemput dua-dua orang panel ni hari ni kan. Okey, baiklah, sebelum kita menyimpang jauh lagi, Tuan Haji Zainal dan Tuan Haji Zuki, saya nak ajukan beberapa soalan lah kepada panel kita yang pertama. Saya agak tampan lagi ni, masih kuat lagi Tuan Haji. Okey, mantan pengarah Muzium Perak yang kini merupakan pengarah Muzium Nabawiyah serta Presiden Persatuan Muzium Seni dan Pelancongan Malaysia. Boleh tak Tuan Haji ceritakan sikit latar belakang Tuan Haji dan macam mana boleh terlibat dengan taksidemi, daripada mana dapat pendedahan awal tu? Silakan Tuan Haji. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Muzium yang telah menjemput kami berdua. Iaitu kami ini adalah peneroka kepada Muzium Al-Majadi. Pada tahun 1998 kami diambil bekerja sebagai pegawai muzium lah. Jadi pengalaman saya masa saya diinterview oleh pegawai muzium masa tu, Mr. Yusuf Hawk, saya bertanya pada dia, mengapa ambil saya kan? Masa yang datang interview ramai Dia kata sebab saya masa tu saya ada ijazah dan diploma dalam bidang seramik dan teknologi, mana saya boleh buat kerja-kerja casting, casting dan pembentukan aspek sebagainya. Jadi saya diambil bekerja, dan bila bekerja tu, di situlah saya diberi latihan tentang taksidemi. Sebelum tu saya pun tak tahu taksidemi tu apa kan. Kita cuma pergi melawan muzium, kita tengok. Tapi bila masuk ke Jabatan Muzium, diberi latihan khusus Encik Zuki dia berapa syarat untuk menjadi pegawai muzium mentang, mesti melalui kursus yang dijadikan oleh pegawai-pegawai
yang berlatih di London. Oh, London. Macam James Hawke berlatih di London, Abdullah Hassan berlatih di London, Syekh berlatih di Museum British kemudian Wee Ho Ching, semua tu adalah pegawai-pegawai yang telah berlatih mendapat diploma. Jadi kami ini adalah pengambilan fasa kedua untuk meneruskan perjuangan apabila mereka nanti bersara. Dari situlah kami diberi latihan dan kami menggunakan amalia seperti besar burung, dan ikan, kemudian reptilia kan. Di situlah saya belajar. Sebenarnya apa yang saya belajar IKM tu tak ada kena-mena dengan apa yang saya bekerja di museum. Tapi orang kata alhamdulillah tegak biasa, kami bersungguh-sungguhlah belajar, bersungguh-sungguh sehinggalah apabila mereka tak ada, kami meneruskan perjuangan. Dan sehinggalah perjuangan kami tak akhir adalah penemuan museum alam menjadi. Daripada kami dulu unit dalam kejadian daripada kejadian teman dulu. Jadi sampai sekarang ditukar. Jadi nama kejadian tu tak sedap kan. So kita buat museum menjadi. Natural history. Okey, itu perkongsian serba sikit ni. Sekejap, saya dipahamkan ada penonton tak dengar sangat dekat luar sana. Kita betulkan mic sikit sebab bukan senang nak dengar cerita pengalaman orang hotel ni kan. Sekejap saya betulkan sikit mic kali ni. Okey, baiklah. Jadi kita sambung balik. Jadi begitulah serba sikit perkongsian daripada Tuan Haji Zainas tadi. Kita nak teruskan pula dengan Tuan Haji Zuki. Tuan Haji Zuki juga merupakan seorang yang terlibat secara langsung dalam ilmu kejadian suatu ketika dahulu. Dan kalau kita tengok Tuan Haji nampak tenang ni, nampak segak je. Jauh ni datang ni daripada Kedah. Daripada Kedah datang semalam semata-mata untuk mengisi slot kita Sembang Hotel pada pagi ini. Jadi mungkin Tuan Haji juga nak ceritakan sikit latar belakang macam mana boleh terlibat dengan taxidermy ni. Boleh kongsikan dengan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Museum Malaysia yang sudi menjemput kami pada pagi ini untuk berbincang Sembang Hotel dengan tajuk taxidermy sebagai memori. Ya. Jadi pada awalnya saya mula berkhidmat di Jabatan Museum ini pada tahun 1978 dan ditempatkan di bahagian ilmu kejadian ataupun natural history masa tu. Dan di situlah kami dibagi latihan berkaitan dengan kerja-kerja taxidermy. Maksudnya dari segi mengawit mamalia kecil dan juga sederhana. Masuklah burung dan reptilia. Seperti mana yang Tuan Haji Zainal cakap tadi. Selepas tu pengalaman tu kita diperolehi daripada rakan-rakan kita yang berpengalaman. Mana yang dapat latihan daripada luar negara dan dipraktikkan di sini. Mana itulah cikgu kita pada masa tu. Kita tidak ada sekolah untuk taxidermy ni. Kan? Cuma ilmu tu kita dapat bila kita masuk di museum. Itulah mula-mula kita dapat ilmu bagaimana cara kita nak mengawit ataupun membuat taxidermy. Banyak kan orang kata taxidermy, kadang-kadang taxidermy ni orang tidak faham. Tak faham, betul? Orang tak faham. Jadi untuk bagi faham balik apa maksud taxidermy itu adalah mengawit mamalia tadi atau binatang. Ilmu mengawit balik. Jadi kaedah-kaedah ni kita dapati daripada kawan-kawan kita yang senior. Mereka ni lah yang memberi latihan kepada praktik sasar baru ni dalam bidang taxidermy. Jadi tunjuk ajak tu lah yang orang kata orang baru masuk kita belajar daripada orang lama. Dan bila lama kami pula jadi tenaga pengajar. Betul. Kami pula jadi tenaga pengajar daripada orang baru. Contohnya katalah ada latihan-latihan macam dulu kita ada buat kursus untuk cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu sains wilayah persekutuan. Pegawai museum negeri kan. Kemudian kebanyakan datang berkursus di museum negara ni. Jadi instruktor dah kami lah. Kan? Kami lah yang jadi instruktor dah. Itulah.
Itu lebih kurang perkongsian daripada Tuan Haji Luki sebentar tadi. Dan mungkin juga ramai yang tertanya-tanya kenapa Muzium Negara tapi sekarang Jabatan Muzium Malaysia. Dulu memang dikenali dengan Muzium Negara sebelum tertubuhnya Jabatan Muzium Malaysia yang sekarang ini, sehingga kini mempunyai 20 buah muzium, dan di antaranya terdapat juga satu bahagian yang dinamakan ataupun sebuah muzium Alas Mula Jadi yang kini sedang mempamerkan satu pameran, iaitu pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi yang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Baiklah, Tuan Haji, berdua kita nak teruskan lagi. Memang ini kalau orang kata sesi panas badan dulu ni. Ya. Sesi panas badan. Jadi itulah sedikit perkongsian latar belakang ahli panel kita tentang bagaimana mereka menceburi ataupun mendapat pendedahan awal tentang taksodemi. Taksodemi ni pun satu perkataan yang mungkin orang tak tahu apa dia taksodemi, tapi Tuan Haji Luki dah terangkan tadi, taksodemi adalah seni awetan haiwan. Kalau dulu ada mamalia, reptilia dan sebagainya. Jadi apa yang diorang dapatkan ilmu dahulu, kemudian dapat daripada orang lama, orang senior, mereka pun menurunkan pula ilmu-ilmu tersebut kepada orang-orang baru dan individu-individu yang memerlukan ilmu tersebut untuk kesinambungan. Jadi tak ada terputusnya ilmu ni ya. Baiklah, seterusnya kita nak tengoklah. Kita ada beberapa gambar, gambar-gambar lama ni. Kalau tengok gambar dekat belakang pun gambar hitam putih lama, gambar saya, gambar baru gambar Tuan Haji Zainal dengan Tuan Haji Luki pun ini zaman 70s dulu. Tahun 78. Tahun 78. 79. Lama ni, gambar 70s. Nampak Ini kat video ni. tengok rambut pun zaman dulu Buat pro. Baiklah, kita nak ke gambar yang pertama. Okey, gambar kat belakang ni menunjukkan kaki tangan ilmu kejadian di Muzium Negara pada tahun 1963, iaitu ada 3 ekor beruang matahari dekat sini Tuan Haji. Okey. Gambar ni juga ada dalam panel pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi yang tengah berlangsung sekarang ni. Dan saya dimaklumkan gambar ini merupakan kaki tangan warga tempatan yang menyambung kerja-kerja taksodemi di Muzium Negara, di mana mereka ni mendapat latihan daripada ataupun dapat tunjuk ajar daripada ahli taksodemi Landmark yang bernama Encik Ali Daiber. Jadi saya nak ajukan berkenaan gambar ni kepada Tuan Haji Zainal dan Tuan Haji Luki. Kita mula dengan Tuan Haji Zainal dulu. Adakah Tuan Haji Zainal sempat bekerjasama pada ketika itu, ataupun ada yang Tuan Haji Zainal nak boleh ulaskan, ceritakan sikit tentang situasi yang berlaku ketika itu? Terima kasih moderator. Okey, kalau kita melihat kepada gambar ni, dia berlaku pada tahun 1963. 1963 saya baru sekolah darjah 3. Okey. Sama. Darjah 3. Jadi 1963 adalah sejarah bagi Malaysia kerana penubuhan Malaysia 1963. Okey. Dan Muzium Negara baru nak ditubuhkan. Jadi pegawai-pegawai yang berada di dalam gambar ni adalah mereka adalah guru-guru kepada kami. Guru-guru. Selain mereka berlatih dengan Endeavour, mereka juga telah dihantar di berlatih di Muzium British Museum untuk mendapatkan diploma. Dia panggil diploma Museology khusus dalam taksodemi. So mereka ni JP Hyoshihok, Syed Gamuddin, Wio Cheng, Abdul Hassan, semua mendapat diploma dalam museology yang dianugerahkan oleh British Museum. Masa tu kami baru darjah 3 sekolah menengah kan. Sebab tu kita tunjukkan gambar ni sebab orang nak tahu ini gambar lama. Jadi Tuan Haji pun masuk dalam 70-an kat sini kan. Jadi apa yang boleh diceritakan dekat sini? Ini merupakan guru-guru kepada ahli panel kita pada hari ini. Ada Tuan Haji Luki nak tambah sikit? Ada segi gambar ni. Mana kata kerja-kerja mengawet dah hampir siap. Dia dah pergi ke final dah. Sebab kalau kita tengok dia kerja-kerja sedang menjahit balik. Kan? Mana sebelum nak sediakan apa, dah kulit tu dah siap, dia kena buat apa ni, artificial body. Mana artificial body ni dia akan bentuk semula dia punya anatomi untuk haiwan tersebut. Kan? Kemudian barulah dilakukan apa ni, jahit semula lah ni. Mana kita pasang balik badan dia. Pasang balik. Jadi kita nampak dia live. Binatang ni semua diawet daripada bangkai lah sebenarnya, betul? Dia binatang dah mati ataupun memang mati, ataupun binatang ni kita cari dalam hutan ke macam mana?
untuk diawet semula. Dia cari hutan. Kimak Saleh dulu. Okey, pada zaman dulu tu lah. Baiklah, kalau kita tengok satu proses yang rumit sebenarnya benda ni, tapi memerlukan satu disiplin kerja yang kuat lah, kena fokus kan. Sebab Tuan Berita, kalau kita tengok kan, ini dia final. Mana sebelum tu kerja-kerja mengulit atau apa buat skinning. Kerja mengulit, melapah. Kita melapah bang dia punya isi semua lah. Isi kita buang, kemudian cuma kita ambil tengkorak kepala. Okey. Tengkorak kepala tu kita gunakan balik semula. Badan tiruan tu sama ada digunakan apa paper mache ataupun dia pakai netting, chicken dan wire. Dia untuk dia buat badan tiruan dia. Kemudian paper mache tu digunakan untuk membentuk anatomi dia. Tu antara proses dia lah. Proses dia. Maknanya dalam proses mengulit dia tak ada lah kat sini. Proses macam mana kita nak buat skinning, nak tanning. Tak tunjuk lah. Tak ada. Okey. Baiklah, para penonton di luar sana mungkin ada yang ingin mengajukan soalan dari masa ke semasa sepanjang program Sembang Otai ini berlangsung. Bolehlah ajukan soalan di ruangan komen Facebook Natural History Museum yang sekarang ni tengah berlangsungnya live kita, iaitu Sembang Otai bersama dengan Tuan Haji Zainal dan juga Tuan Haji Zuki yang merupakan otai di Museum Negara suatu ketika dahulu. Otai berkenaan dengan taksidemi. Program kita ni taksidemi menggamit memori. Baiklah, bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian lah orang kata. Kita nak ke gambar seterusnya. Gambar ni memang menggamit memori ni tahun 78 Kalau kita tengok sini Tuan Haji Zainal dengan mendiang Encik Wee Ho Cheng, ketua akademi masa tu. Jadi ni kalau kita tengok tengah membuat kemasan terakhir memerah licin. Betul Tuan Haji? Betul. Okey. Jadi boleh tak Tuan Haji kongsi sepanjang melakukan akademi ni ada nak cerita tentang proses perolehan ke pengalaman yang dapat melalui proses tersebut? Silakan. Okey, kalau kita melihat gambar yang tertera di sini, iaitu guru saya lah, Mr. Wee Ho Cheng, dia ketua taksidemi, dan saya adalah pegawai taksidemi yang paling muda masa tu. Dia ambil kerja pada 1978. Mana Cik Zuki sendiri pun bersama, tapi gambar ni kebetulan saya berdua dengan saja dirakamkan dengan cikgu lah. Okey, proses ni adalah proses yang sama sebagai macam kita tengok beruang matahari. Ini adalah peringkat terakhir. Kita setelah kita buat lapahan kulit dan ni terakhir mana kita nak siapkan memerang bulu lincin ni yang kita dapat daripada Bukit Berangan di mana? Kuala Muda Kedah. Beruang ni apa, bukan beruang ni, apa nama, memerang ni kita tembak sebab kita ni bukan zalim. Sebenarnya kalau kita tak tembak memang tak dapat. Memang tak dapat. Dia ni memang licin, memang hebat, kita pandai lagi kan. So pada masa tu 1978 museum bukannya Museum Negara, unit jadi sedang membuat darama sedang pamerkan. Jadi kita memerlukan spesimen-spesimen apa ni. Spesimen tu mana mendatang-datang untuk diisi ke dalam ruang-ruang pameran. Jadi saya ditugaskan dengan Cik Luki, Cik Amran dan sebagainya, Cik Amran tak ada. Kita pergi cari spesimen ni. Semua spesimen tak ada, boleh dibeli dan tak ada juga dalam zoo. Kita kena cari di lokasi-lokasi yang telah kita kena pasti. So dalam gambar ni saya sedang belajar dengan Mr. Ho Cheng ni untuk macam mana nak mengawet seekor memerang supaya dia jadi nampak seperti memerang yang kita jumpa di tepi sungai. Lepas tu kita awet ni kita pamerkan dalam museum, dalam galeri. Ini prosesnya macam tadi lah, macam beruang matahari tadi. Ini dia ada sikit proses. Mana sebelum kita nak pergi buat collection, kita kena minta kebenaran daripada Jabatan Hidupan Liar. Masa itu Megas Tua panggil. Jadi kita minta permit menembak memerang. Jadi setiap kali kerja-kerja yang kita lakukan, ekspedisi kita buat, sama ada kita buat koleksi burung ke haiwan ke apa semua, kita mesti pohon kebenaran daripada
Jabatan Hidupan Liar. Mergas tua. Ya, mergas tua kita kata. Okey. Kalau sekarang ni kita panggil perhilitan lah. Perhilitan. Perhilitan. Jadi spesimen ni bukan sesuka hati kita ambil. Kan? Sebab kita tak nak diancam kepupusan. Dia dilindung. Dia ni spesimen yang dilindung. Dilindung. Dia bawa akta Hidupan Liar tu dilindung. Jadi tak boleh suka hati. Tak boleh suka hati. Nak ambil pun sebab apa? Tujuan apa? Okey, barulah diluluskan permit tu. Jadi kalau kita tengok ni tahun 78 Tuan Haji. Sekarang ni spesimen ni ada dalam pameran. Ada. Jadi dah berapa lama ni kan? Tahun 78, sekarang ni tahun 2021. Dia boleh saya tambah sikit kan? Boleh, silakan. Sebenarnya ilmu taxidermi atau pengawitan ni dia bermula di zaman Firaun ni. Lama. Sebab tu kalau kita tengok mumia tu kan, dia kena diawet, dia menggunakan teknologi yang sama. Sebenarnya bukan satu bidang yang baru. Sudah beratus ribu tahun lah. Lama. Tahun lah. Sebelum Nabi Muhammad lagi tu zaman Firaun tadi dia pengawitan mumia di Mesir tu adalah proses yang sama. Memang proses yang lama tu lah. Sebab tu spesimen dalam museum ada yang 200 tahun, 300 tahun masih elok. Kekal, bulu tak tanggal dengannya. Dua kaedah dia berbeza. Ada beza sikit lah, itu je. Kalau tengok gambar ni tahun 78, Tuan Haji pun orang kata masih baru nak belajar. Masa tu umur saya dalam 26. Oh, 28 ni makna mula masuk kerja. Mula masuk kerja. Masuk kerja. Tapi sudah diberi latihan. Latihan yang begini rupa orang kata. Mana kena buat dah. Tak buat tu tak gaji. Dia sebab apa kerja-kerja taxidermis ni, dia memerlukan banyak latihan. Bagaimana latihan tu kita sendiri kena fikir macam mana kita nak buat. Apa kerja kita nak buat hari ni. Tak ada arahan. Kalau kita tak buat latihan ni, makna skill tu tak dapat. Jadi macam mana kita dapatkan skill, makna latihan tu perlu kita buat hari-hari. Setiap hari baru dapat skill dia. Sebab setiap binatang ada perbezaan dia punya segi anatomi, daripada tebalan kulit dia tak sama. Habitat dia. Habitat dia. Semua dia lain. Dia bila kita nak bentuk dia tu, kita tengok habitat juga. Habitat dia. Kata memerangi habitat dia mana, tepi sungai atau kolam sungai. Dia selalu berdiri macam mana. Kita tengok. Betul. Kita rakamkan gambar-gambar tu. Baru kita awet balik. Tu kadang-kadang kita nampak dia macam real. Betul. Memang kita tengok kalau masuk ke galeri pameran yang tengah berlangsung sekarang ni pun kita tengok macam real semua ni. Betul. Jadi bagi penonton di luar sana yang tak tahu nak ke mana pada cuti hujung-hujung minggu, bolehlah merancang perjalanan anda melawat ke pameran Keajaiban Taxidermi Kehidupan Abadi yang sekarang ni tengah berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Dan bukan pameran itu saja, terdapat pelbagai lagi pameran yang tengah berlangsung di sekitar kompleks Jabatan Muzium Malaysia ini, selain daripada Muzium Negara, Muzium Seni Kraf Orang Asli dan juga Muzium Etnologi Dunia Melayu. Okey. Baiklah Tuan Haji Zainal ataupun Tuan Haji Zuki, kita nak flashback sikit dah tadi pasal latar belakang tadi kan. Bila diterima masuk kerja tadi, tiba-tiba ditugaskan ke bahagian ilmu kejadian ni, bergelumang dengan binatang-binatang. Macam mana perasaan? Alamak, nak kena main dengan darah, dengan hanyir apa semua, macam mana tu? Silakan salah seorang. Okey, mula dengan saya kan. Ya. Kami pada masa tu kami tidak memilih kerja. Okey. Kita tak memilih kerja. Apa juga tugas diberikan kami buat dengan tekun supaya kami mengetahui, mau belajar. Di situlah kami mendapat ilmu yang memang amat berharga. Tak ramai kalau di Malaysia ni, taxidermi ni lebih kurang 10 orang dalam Malaysia jawatan ni. Memang tak ada. Jadi sebab tu apa bila macam Haji Zuki kata, setelah kami pandai dapat lulus peperiksaan taxidermi ni, kami menjadi jurulatih kepada Museum Brunei, Museum Indonesia, Museum Singapura, Museum Thailand, Perjabatan Hidupan Liar pun berlatih dengan kami. Museum-museum di universiti tentang taxidermi berlatih dengan kami. Dan sambil kita buat syllabus dan kita buat satu program television kawitan yang dimasukkan dalam TV pendidikan. Jadi kami masa tu tidak memilih kerja. Kami buat dengan penuh minat. Sebab ni memang paling unik lah. Pekerjaan yang paling unik di Malaysia inilah taxidermi. Itu yang kita sepenuh dengan pameran ni kita tadi keajaiban kan. Keajaiban tu saya. Tuan Haji Zuki ada apa? Saya setuju lah mana tak ramai ada taxidermi di Malaysia.
Kalau yang ada pun dulu yang awal taxidermist yang ada di Malaysia ni, dia menggunakan kaedah stuffing. Betul. Dia stuffing. Stuffing dia sumbat tu sebab kadang-kadang kita tengok apa haiwan yang buat tu gemuk. Dia tak ada anatomi. Okey. Jadi beza dia. Yang kita di museum ni kita buat dia punya artificial body tu, badan keruan dia tu, kita bentukkan anatomi dia. Baru nampak real. Nampak real. Kalau yang luar tu semua stuffing. Kita nampak dia gemuk je. Okey. Kan? Itu beza dia. Baju dia sumbat jolok. Lagipun tak ada, macam saya kata awal tadi, tak ada sekolah. Tak ada sekolah langsung. Sekolah untuk latihan taxidermist. Kecuali lah di museum negara pada kita tu. Sebab tu museum pun masa tu kalau kita fikir, museum pun merupakan institusi yang tidak formal. Betul. Kan? Betul. Kita orang ramai ni untuk kalau nak belajar, nak dapat khidmat, kita wujudkan. Kita bagi latihan. Terutama guru-guru sains satu Malaysia. Belajar di sini. Ramai saya ingat dulu, macam dulu tiap-tiap tahun masa saya kerja, tiap-tiap tahun kita ada latihan guru-guru sains dulu yang persekutuan. Dan Malaysia dah ada yang datang ke ni. Ini semua datang ke Museum Negara betul. 3 bulan khusus. Saya rasa aktiviti tu patut kita wujudkan semula. Naikkan balik hidupkan semula. Hidupkan balik Program-program tu. Sebab macam Tuan Haji Zainal cerita tadi, bukan kata di peringkat domestik kita je, sampai museum di luar pun. Belajar di Malaysia. Di Brunei, Singapura Belajar dengan Museum Negara. Belajar dengan Museum Negara masa tu. Ya. Brunei, Sabah, Sarawak, kebanyakan hantar dia punya staff bagi berlatih di sini. Nampak tak para penonton, daripada orang kata staf baru yang masuk pada ketika itu, kemudian belajar dengan orang lama, kemudian ilmu tu juga dikembangkan lagi sehingga kan pihak luar datang pula nak dapatkan latihan dengan mereka. Memang hotel lah ni, memang hotel dulu ni. Okey. Jadi apa hasil yang kita dapat pada hari ini boleh kita tengok, iaitu Museum Alam Semula Jadi pada hari ini sebagai pusat repositori bagi sebahagian besar spesimen haiwan yang telah diancam kepupusan ya Tuan Haji. Kalau tidak kerana usaha ahli taksidermi dan kaki tangan yang terdahulu, sehingga kini mungkin anak-anak generasi kini tak dapat tengok ataupun lihat dengan lebih dekat lagi, ataupun nak kenali spesies haiwan yang memang ada yang tak pernah tengok. Ada yang pernah tengok, ada tak pernah tengok, yang ada di hutan tropika di negara kita ni Tuan Haji. Okey. Baiklah, kita nak ke gambar seterusnya. Okey. Gambar seterusnya ni jom kita tengok. Okey, ini tentang molding casting ikan kerapu oleh Tuan Haji Zainal. Okey, kalau kita tengok sini, ini merupakan ikan kerapu seberat 270 kg. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita mestilah bertanya dengan pengalaman orang yang sebelah saya ni. Mungkin ada yang nak dikongsikan tentang kaedah ke, dapat daripada mana ke. Silakan Tuan Haji. Okey. Cerita pasal ikan kerapu ni adalah cerita yang paling menarik. Cerita sensasi pada masa itu kan. Okey. Ikan kerapu ni berita dia keluar di Berita Harian atau Tusan. Seorang peraih ikan membeli ikan kerapu ni yang di mana ikan ni ditangkap oleh orang nelayan di Terengganu. Masuk Sabah. Kita berhubung dengan dia, saya hantar pegawai saya bukan saya buat seorang, mana saya ketua je. Hantar pegawai saya pergi beli ikan ni, kita beli dengan harga nilai RM3,800 tak silap saya. Beli, kita bawa balik dengan lori dalam masa dah 8 jam. Bawa dengan lori sampai ke sini, sampai ke Museum Negara ni. Masa tu TV3 dah bersedia buat rakaman live apa nama shooting. Keluar kat TV, kita bermula dia ambil gambar daripada mula ikan tu sampai, dia shoot macam mana kita buat acuan sampai kita buat ni lah, buat model lah. Jadi dalam masa 24 jam TV3 berada di negara untuk mengambil gambar macam mana kami buat casting. Proses tu. Prosesnya. Dia nak dapatkan proses. Dia memang ikan ni sebenarnya besar dia adalah sebesar kereta kancil. Besar kan. Tinggi dia lebih kurang dalam 6 kaki. So lepas kita buat cutting dengan fiberglass, tulang ni kita awet, tulang ni kita susun.
Dan kulit dia tu kita tak dapat selamatkan. Cuma kita buat casting buat cuan dengan plaster Paris dan kita pamir kemudiannya. Tapi yang seronok tu lah, saya masa tu ada 5 orang. Masa tu Raja Zulki telah berpindah ke bahagian ekologi. Dia tak ada. Yang ada tu masa tu saya, Cik Amran, Jamali, Ramah Wak dan seorang pegawai wanita nama dia apa? Zarina Zanzibar. Memang terkecoh lah. Sebab apa? Kita pun tak pernah awet besar kita tu. Kemudian kami pun bahan untuk buat peralatan tak cukup. Terhad. Kami ada plaster Paris, tak cukup. Lepas tu ambil simen pula buat cuan. Jadi memang miracle lah. Memang. Tapi oleh sana semangat kami masa tu kuat. Yang betul-betul yang ada latihan masa tu saya, Cik Amran, Cik Rahman. Yang lain tu semua membantu. Macam Pak Dave membantu, Gadi membantu. Masa tu pasal dah tak ada, dah bersara. Ini memang miracle buat. Memang inilah pengalaman kita menjadi ahli taxidermi. Apa berlakunya haiwan, sama ada ikan, mamalia itu dia mati ya. Minta museum negara buat. Itu memang mencabarlah. Termasuk yang saya hantar Cik Rahman dengan Cik Amran pergi selamatkan ikan pari yang besar di Johor. Pari Jadi mantare itu dalam bahasa Melayu dia pari apa? Yang besar tu. Besar. So banyak kami ini macam bomba lah, rescue team. Apabila dia besar, kami kena tak boleh kira saya tak mahu saya nak cuti ni tak boleh. Kita kena pergi. Itulah menariknya kerja dalam bidang taxidermi ni. Minat dan komitmen betul tu. Seronok. Macam dapat satu anugerah lah. Tuan Haji Zulki ada terlibat masa tu juga? Dia dah terlibat. Tapi Cik Zulki dia terlibat dengan casting. Saya dah pergi ke unit lain. Ekologi kan. Tapi ekologi pun kalau ada eksperimen dia yang pengalaman dia taxidermi dia yang buat awitan tu. Dia hotel kat sana pula. Di mana kita banyaklah kita boleh apply balik. Apply balik dari teknik casting tu, casting modeling ke mana. Jadi kita boleh apply balik ke apa tapak ekologi tu. Ada yang perlu kita dapatkan apa dia punya sampel. Kita buat acuan. Ini memang kecoh ni kan. Masa orang kata masa zaman tu lah. Masa zaman tu dah ada ikan kerapu sebesar kereta kancil. Besar 270 kg. Tapi zaman tu tak ada lah viral lagi. Macam zaman sekarang tak ada. Heboh diperkatakan kan. Dia bila keluar TV3 sebab besar lah. Sebab dia besar. Jadi kita ambil. Jangan salah betul lah. Mana tu dia unik. Dia besar, dia unik. Kan? Bila unik mana dia akan jadi satu tarikan. Okey. Kan? Jadi pamit ke dalam galeri Museum Negara. Yang saya sampai saya teringat apabila dia panggil replika tu diletak dalam negara. Pelawat yang datang melawat dan pegang ikan tu dalam masa 5 tahun 10 tahun tempat sisik tu jadi lincin. Saya kata ajaib lah kan, dia tak payah pakai kertas pasir. Oleh pegang macam ni bergambar kan. Kata mungkin juta lah, orang 2 juta. Sampai cakap bila pula benda ni lincin. Aku pegang. Menarik tu. Itu maknanya tarikan memang hebat lah. Mana dari segi bahan pameran museum. Mana berbeza kalau di zoo. Di zoo pengunjung dapat lihat dari jauh. Tak ada pegang. Kalau di museum dia dapat lihat dekat boleh tengok kan. Itu yang unik kan. Itu unik kan. Unik. Orang dia dapat mengenali haiwan-haiwan tu secara dekat. Betul. Kalau jauh ni dalam hidup dia jauh dia tak tahu. Kita tengok mana dia sama. Betul lah. Bila tengok dekat cantik. Boleh saya tak sama sikit. Dia ada satu lagi. Pernah dengar tak buaya pucung? Buaya terbesar. Sekejap lagi kita tunjukkan buaya pucung juga. Itu pun hebat juga, spesimennya hebat. Buaya pucung pun ada satu cerita dia tu. Jadi berbalik pada cerita ikan kerapu ni, masa dipamerkan tu memang ramailah pelawat tu. Semua nak tengok besar kata kancil tu. Saya sebenarnya masa berlaku insiden ni, keluarga saya dah tak ingat saya bekerja di museum. Apabila keluar pada berita 7 pagi, gambar kami buat casting di museum.
Kawan saudara saya takut, you masih kerja lagi ya? Keluar dalam berita. Sensasi. Berita TV3, penting. Jadi cerita berita sensasi. Orang pun popular Betul. Orang kampung tengok keluarga pun terkejut. Kan tengok gambar tiba-tiba ini kerja buatnya di muzium rupanya. Kerja media memang glamour lah. Bukannya kecil-kecil ikan bilis sebesar kereta kancil, ikan kerapu. Jadi orang kata sekarang ni lah tengah viral cerita ikan kan. Hari ni kita tunjuk ini dia kereta besar, betul lah. kereta Ni kapu yang mahal ni dekat Langkawi. Langkawi juga. Dia kalau di masyarakat, Ya. masyarakat desa, dia pun menyebut bukan yang sebut apa ni, tesimis ni bukan sebut mengawit. Ya. Dia kata kita keraskan bab binatang ni, kita keraskan. Kita cucuk ubat. Okey. Kita ambil kulit dia. Okey. Jadi itu pemahaman orang yang tak tahu tentang kerja taxidermi ni sebenarnya. Baiklah, kita nak tinggalkan ikan kerapu, kita nak ke slide seterusnya. Itu dia. Ni haiwan ni pun ada spesimen ni dalam galeri pameran yang tengah berlangsung ni. Ya. Okey, yang ni kita nak tujukan kepada Tuan Haji Luki tentang gambar yang kita paparkan sekarang ni. Baiklah, kalau kita tengok itu adalah spesimen orangutan. Anak orangutan. Yang ni diawet oleh Tuan Haji sendiri ya? Saya sebenarnya dalam kerja diam kawin ni, masa tu saya masih lagi membantu. Okey. Membantu kerja diam kawin. Masa ni kalau tengok gambar saya pun, saya ingat tahun 78, 79 ni. Kan? Masa tu zaman Kuala Lumpur. Semua pakai rambut besar. Semua afro. Kaki semua seluar kaki besar. Dan bottom 70s lah, 70s. Jadi saya masa tu saya membantu kerja-kerja mengawin orang hutan ni. Okey. Masa ni the chief dia masa tu Bi Ho Ching juga. Tapi yang buat kerjanya banyaknya Cik Japar Sadayan. Japar Sadayan. Guru kita lah, guru kita. Jadi dia buat ni guru, cikgu kepada kami lah masa tu kan. Kita masuk. Spesimen ni pun dapatkan di hutan tu. Saya rasa daripada zoo. Daripada zoo. Mati. Zoo negara. Okey. Sebab masa tu kita ada kerjasama dengan zoo Kuala kan. Jadi zoo dia bila mati dia sumbang kat muzium. Jadi pihak muzium bahagian ilmu kejadian pun awet datang ni. Jadi saya rasa tu macam saya kata, mana orang boleh tengok dekat. Dia tengok Dekat kan, mana kalau kita pergi zoo dia duduk lompat kita boleh tak. Kalau dekat ni kita boleh orang kata apa, menghayati lah kalau kita nak tahu haiwan tu kan. Okey, kalau apa nama? Tuan Haji, kalau kita tengok gambar ni, ini sekitar tahun 78, 79 kan? Ini 80 lah ni. Tahun 80. Ni masa kami pergi buat ekspedisi. Gambar ekspedisi, kalau tak salah saya di kampung Durian Mentangau, Terengganu. Kan? Jadi masa ni yang ikut ni arwah Pak Mak pemandu kita tu. Okey. Itu Jeffrey Hafsahok, Curator Nature Sri masa tu. Dia seorang siapa tu? Gelak tau. Mungkin daripada Sabah. Kita. Jafid. Daripada Sabah. Ya ke? Jafid Maju Hakim masa tu. Kan? Dia ikut serta macam mana cara kita nak pergi mengikut kita pergi buat koleksi. Malam ni kami masuk, ni rumah kita rehat. Malam kita masuk hutan. Pergi memburu. Hutan di Terengganu tu lah. Di Terengganu. Pergi memburu sana. Tapi pelaki untuk Sabah. Ni semua di kalangan orang muzium juga lah tu. Ya. Orang muzium. Okey. Jadi kami semua ada sub lesen. Okey, ada Lesen lesen tembak. Lesen tembak. Tapi ni semua ada lesen. Okey. Mana kita pakai lesen carry and use lah. Ya tu. Ada lesen dia semua. Ada lesen. Macam tadilah untuk dapatkan permit dulu dengan gas tua semua kan. Mula-mula sebelum perancangan mesti kena buat minta kebenaran dululah. Kebenaran apa menggas tua, kebenaran kita punya apa ni allowance. Dia bajet. Bajet. Yalah bajet. Kena buat satu benda tu kan nak cari spesimen semua. Di sini kami masuk di kawasan ni. Hutan ada apa pokok petang pada situ. Yang paling heran, rusa makan dia punya batang pokok petang. Dia makan kulit. Dia makan kulit. Pokok petang.
Usaha. Nampak bekas ke memang nampak real? Tinggal kesan. Tinggal kesan. Tak nampak. Okey. Kan, dalam tepi tu ada kesan. Cuma asalnya apa sebenarnya ada ikut kan tu. Ya. Pasal memang jumpa usaha. Memang jumpa. Memang jumpa masa tu senjata dah dekat Japas Dayan. Saya kata tembak. Dia kata jauh. Jauh. Rupanya bila usaha tu kita selalu dah nampak dah dengan tanduk semua. Jalan pelan. Jarak 3 pokok petah je. Tapi dia nampak jauh. Dia tembak. Okey. Okey, dalam pengalaman masuk hutan lah, kita nak dapatkan pengalaman hutan-hutan kita ni. Bila masuk hutan ditugaskan nak cari satu spesimen. Tetapi dalam masuk hutan ni ada tak terjumpa spesimen lain yang secara tak sengaja masa tu? Jumpa, kata nak cari orang hutan, tiba-tiba jumpa busa, jumpa gajah dan sebagainya. Ada tak? Banyak ah? Ada. Banyak. Apa perasaan masa tu? Saya pergi Ulu Rompin. Okey. Ulu Rompin saya pergi dengan Tuan Haji Abdul Hasan dengan kawan-kawan lain. Kami masuk. Di situ kami dapat permit untuk tembak kijang. Ya. Jadi 2-3 malam sebelum dapat kijang tu, jumpa anak gajah. Anak gajah pun jumpa. Ya. Cuma kita nak ambil apa kan. Iyalah. Lepas tu apa? Tak jauh dengan kemah kami, harimau bunyi. Dia bunyi macam kucing. Kan? Tapi besok kan kita pergi cek tengok, memang ada kesan bulu dah. Harimau. Itu di Ulu Rompin. Di tempat-tempat lain banyaklah yang kadang-kadang kita jumpa macam-macam lah kan. Tapi tak jumpa benda-benda pelik. Iyalah. Cuma macam di Terengganu ni, satu malam kami berjalan 3 bukit. 3 bukit. Naik turun. Balik ke tempat yang kami duduk awal tadi. Padahal kita punya jurupandu ni dah tahu jalan nak balik. Sesat. Balik ke tempat asal kita balik ke tempat asal. Dah penat dah. Itu pengalaman lah kan. Iyalah. Apa ni? Guide kita ni. Guide dia kena pandai. Pemandu arah tu lah. Dia kena pandai, makna dia kena tahu ilmu dalaman dia ke apa. Kita semua guna local guide, pemandu tempatan. Kita kena guna masa kita masuk, kita kena guna apa? Orang tempatan. Guide ni orang tempatan sebab dia pun lebih arif Di mana-mana semua. Kita bayar. Dia tahu, dia lebih tahu selok-elok hutan tu. Macam Tuan Haji Luki ataupun Tuan Haji Zainal masuk hutan dululah. Ada bawa tak buku panduan nak tengok tapak kaki binatang ni apa-apa semua, ada tak dibekalkan macam tu juga dulu? Sebenarnya masa kami menjalankan latihan akademi, memang kami dah belajar semua benda tu. Kemudian kami pergi kita dengan senior kita dah ada pengalaman. Kemudian orang tempatan dia tengok dia dah tahu lah. Jadi kami belajar daripada tu lah. Pengalaman sini. Ini tapak kaki apa? Kadang-kadang kita bawa pegawai daripada hidupan dia. Dalam kita untuk jadi mudah lah kan. Tak payah nak baru nak baca mapping, baru nak tengok ni kan. Pasal dalam hutan tak ada masa benda-benda tu. Ya. Orang dah letih nak tak ada masa. Kadang-kadang kita study lah. Study lokasi. Lokasi mana kita nak masuk. Apa ada benda kat situ. Harimau lah. Jadi kawasan tu macam mana? Macam kata tadi kita pergi Pulau Muda. Pulau Muda tu kita tahu kawasan tu apa. Mangrove apa kan. Mangrove suamnya kawasan. Habitat dia tu. Habitat. Cuma apa ya dia punya ni. Jadi apa binatang yang kita akan dapat di situ. Di situ. Kita tahu. Sebelum kita pergi kita dapat study dulu. Kajian lokasi. Sekali masuk hutan masa tu berapa lama? Yang ni ada tak masuk jangka masa yang panjang? 10 hari. 10 hari. Memang duduk berkemah dalam hutan lah masa tu. Ada masa saya masuk dengan Wee Ho Cheng, Jafar Sadaya, Jamali, Arwah Jamali. Kami pergi Gambang. Faham. Masuk Gambang. Malam mula-mula dah dapat. Oh, dapat dah. Jadi tak sampai seminggu kami dah balik. Sebab kami masuk malam mula tu, kita bawa guide kita orang asli. Kan? Tu dapat anak usaha. Jadi permit tembak usaha tu ada. Tu dapat. Jadi malam tu kami tak tidur, buat scanning apa semua. Esok balik. Mana barang makan ration kita bawa untuk 1 minggu. Kita bagi dekat orang asli lah. Baiklah, itulah kongsian daripada Tuan Haji Zuki tentang gambar yang dipaparkan di belakang ni, anak orang hutan dan pengalaman mereka di dalam hutan
masuk beberapa hari, apa yang mereka jumpa, masuk dah orang kata dapatkan permit macam mana semua. Inilah pengalaman-pengalaman yang berharga yang kita nak kongsikan dengan para penonton di luar. Dan mungkin para penonton juga ada persoalan yang ingin diajukan kepada ahli panel kita hari ini dalam program Sembang Otai. Bolehlah meninggalkan komen di ruangan komen Facebook Natural History Museum _MY yang sekarang ini tengah berlangsung bersama dua orang otai kita yang kita anggap sebagai orang lama di museum ni, berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan taksidermi ataupun mengawet haiwan. Baiklah, memang menarik tu tadi yang dikongsikan oleh Tuan Haji Luki. Mungkin ada lagi secret recipe yang ingin dikongsikan oleh Tuan Haji Luki dengan Tuan Haji Zainal sebentar lagi. Kita nak ke slide seterusnya. Slide seterusnya ni tentang burung kalau tak silap ni, kalau tengok ni. Betul Tuan Haji? Ya, spesimen ni diawet oleh Tuan Haji Luki juga. Ya. Okey, kalau tengok ni burung ni dah berusia 41 tahun kalau tak silap saya lah. Saya difahamkan. Jadi umur Tuan Haji masa tu berapa agak-agak tengah awet haiwan ni? Ini di Kuala Muda. Ini di Kuala Muda. Tahun Pantai Merdeka ni, Pantai Merdeka. Pantai Merdeka ni tahun 80 masa saya. Tahun 80. Sebelum tahun 80. Ada tarihan. Tengok situ tahun betul. 21 hari bulan 11 tahun 1980. Masa ni kami buat collection burung-burung hutan bakau. Hutan bakau. Hutan bakau. Di mana Darah Mapai Bakau. mangrove apa ni? Mangrove farm. Mangrove farm. Untuk ni Darah Mapai Bakau. Jadi secara tidak langsung ya pada masa tu ni burung helang ni. Burung helang ni biasanya dia jangan duduk di bawah. Okey. Dia di atas. Memang di atas. Dia terbang tinggi ke atas kan. Dia sekarang turun rehat. Okey. Jadi dalam masa tu dia rehat tu di pokok-pokok dalam hutan apa paya bakau tu. Jadi saya betul saya dekat situ tembak lah. Okey. Mana dalam kita buat apa kutipan apa ni untuk scientific skin. Kulit rujukan saintifik. Jadi di museum ni selain daripada kita buat awet nampak hidup ni, kita buat juga awet untuk saintifik ni. Mungkin ada pengkaji-pengkaji yang nak buat kajian tentang benda-benda burung-burung ni, dia tak payah pergi ke di hutan tu. Kita boleh bantu dia kat sini. Kalau tengok sini ni spesimen helang bazar berjambul nama dia. Burung helang. Dia tak besar ni burung ni. Oh tak besar. Tak besar. Cuma kalau kita tengok kalau siang hari dia terbang tinggi. Oh memang tinggi. Jadi kena tunggu dia turun dulu sikit lah baru boleh tembak. Kemungkinan masa saya masuk ni dia ada atas pokok tu. Atas pokok. Kan? Okey. Jadi orang kata peluang lah masa tu. Peluang depan mata terus tembak terus dapat. Dia warna dia memang cantik ni. Ni pun antara spesies yang orang kata dilindungi jugalah. Memang dilindungi lah. Jadi kebanyakan spesies ni memang dilindungi oleh ATA masa tu. Dikatakan kebanyakan apa semua dilindungi. Burung-burung ni protected. boleh kata dia ada totally protected dengan protected Kategori dia. kategori dia. Okey. Cuma yang kita nampak sekarang ni yang tak lindung ni lah burung apa merebut. Itu burung game untuk peliharaan. Game bird. Game bird untuk peliharaan. Yang lain ni boleh kata kategori dia banyak dilindung. Iyalah, protected atau protected. sebab spesies dia makin terancam. Tak banyak lah yang hidup. Jadi terpaksa diwartakan sebagai spesies yang dilindungi. Dia pun banyak masalah dia. Apa dia punya tempat habitat dia rosak. Betul. Jadi antara habitat spesimen ni pun mainkan peranan yang penting lah, selain daripada kegiatan manusia yang mengancam nyawa mereka, habitat mereka pun terancam. Jadi spesimen yang ada di Malaysia khususnya, di dunia amnya pun semakin terancam. Jadi terpaksa kita lindungi haiwan-haiwan ataupun binatang-binatang ni untuk kelangsungan kehidupan mereka, untuk kita pun boleh tengok sehingga ke beberapa generasi ke depan lagi. Jadi itulah perkongsian daripada Tuan Haji Luki berkenaan dengan spesimen helang bazar berjambul yang dapat di Kota Kuala Muda.
Ya. Di Pantai Merdeka. Pantai Merdeka. Pantai Merdeka pada tahun 1980. Okey, kita nak ke slide seterusnya. Okey, slide ni Tuan Haji Zainal bersama dengan Encik Amran Abdullah. Encik Amran ni salah seorang staf muzium juga dulu. Video cing. Pun ada juga guru dia tu, di Loceng itu. Yang ni tengah buat apa ni Tuan Haji? Oh, ini adalah sebahagian daripada kursus latihan mengawit burung. Burung. Di mana setiap pegawai yang diambil bekerja, kita diberi tempoh dalam setahun untuk melalui proses pembelajaran. Okey. Pengawitan. Sebelum nak jadi jurulatih, kita kena mahir dulu lah. Inilah proses-proses membuat pengawitan burung. Mana kita daripada skinning, mula kita ikat, timbang, kita bedah dia, kita buat badan tiruan. Hinggalah ini kita dah peringkat terakhir lah, mana kita dah mounting. Jadi instruktor, Mr. Wiocing akan tengok betul tak kalau kau buat burung mombok jadi burung mombok. Jadi burung mombok jadi burung pati kan, atau burung jadi ni. Betul tak burung lang jadi, kata badan burung ni dia tak sama. Ada yang badan kembung, ada badan nipis kan. Jadi itulah Mr. Wee sedang buat penilaian saya dengan Cik Amran. Ini mengawit mainan. Mainan. Burung mainan. Burung mainan. Burung mainan bahasa Melayu apa? Burung mana kebau? Burung tiung. Burung tiung. Sebab apa? Ini setiap hari mainan ni kita bagi untuk buat latihan. Sebab dia punya kulit dia tu, dia tak mudah koyak. Betul. Masa kita buat scanning tu dia lihat dia tak mudah koyak. Ya. Macam kata contoh kata merebuk koko ni, kulit dia nipis. Bila scan koyak habis. Kami dibudayakan setiap hari. Lagipun depa ni minor ni dia tak lindung. Dia tak dilindung. Bukan dilindungi ni. Bukan dilindung. Nak dapat spesimen nak. Macam satu-satu spesimen, kita ambil contoh burung tu lah. Burung tu diawet balik. Ada tak bahagian-bahagian tertentu yang tak menggunakan balik dia punya anggota badan dia tu? Contohnya mata dia ke apa ke, ada tak digunakan yang benda tiruan? Benda mata tiruan kita bagaimana? Mata tiruan. Okey. Gelas. Sebab begini, ada organ-organ di dalam badan haiwan, macam ada burung, mamalia kan, dia melalui proses perebutan. Jadi dia tak boleh guna. Jadi kita menggunakan organ gantian. Macam mata adalah mata daripada mata kaca. Okey. Jadi tulang-tulang kita pakai balik sebab kita nak bagi betul dia punya anatomi tu. Ada setengah memang kita buang. Kan daging kita buang kan, daging kita buang. Dan yang penting dia skal dia. Tengkorak dia. Tengkorak ni kita guna. Itu yang paling penting kali. Lepas tu kalau burung kecil ni kita gunakan dia punya apa? Tulang kaki. Tulang kaki kita guna pakai sebab kita nak ikatkan dia dengan dawai. Wayar dan ikat. Jadi tengkorak tu yang penting. Sebab kita nak tahu kalau kata manusia pun daripada tu lah kita boleh camkan bentuk dia macam mana kan, secara ilustrasinya. Baiklah, itu antara perkongsian yang dikongsikan oleh Tuan Haji Zainal Abidin dengan situasi gambar yang dipaparkan sekarang ini. Baiklah, kita ada soalan daripada penonton buat ahli panel kita, iaitu soalan pertama. Apakah yang mendorong Tuan Haji cenderung dalam bidang pengawitan ini? Siapa nak jawab ni? Soalan pertama. Dua-dua dia jawab. Dua-dua boleh jawab. Kita bagi Tuan Haji dulu. Tuan Haji Tuki. Kalau macam saya, kenapa saya mendorongkan saya untuk buat kerja pengawitan ni? Sebenarnya bidang ni adalah satu bidang yang spesial. Kita takkan jumpa di tempat lain. Kan? Jadi kalau peluang tu kita dapat, kenapa tidak kita gunakan? Betul. Jadi itulah yang mendorongkan saya untuk berminat dalam kerja-kerja teknologi, kerja-kerja pengawitan. Kan? Lagipun masa tu dalam Malaysia ni macam tu aja lagi tak yang kata 10 orang pun tak ada orang. Tak sampai. Tak sampai 10 orang pun. Kami juga pada masa tu orang kata untuk apa nak jaga apa? Kami juga study buat. Yalah. Apa ni koresponden. Ya belajar khusus memang ada khusus diploma akademi dengan UK kan? Ada US. Kan. Jadi kita selama 2 tahun lebih kita buat koresponden untuk dapatkan
Dia buat Rumah Taxi Division. Okey. Kan. Jadi lagi satu, kalau kita tengok balik, ini pemeliharaan alam sekitar ni. Betul. Kan? Betul. Pemeliharaan alam sekitar. Saya setuju. Mana kalau kata ada manusia yang mau buat kerja Taxi Division, Ya. kita dapat memelihara. Betul. Mungkin benda-benda ni akan pupus. Nah, jom. Kan? Tapi dengan adanya Taxi Division ni, dia dapat menyelamatkan Betul. benda-benda yang akan pupus ni. Kita kekalkan. Kekal kan? Kita kekalkan. Tuan Haji Zainal nak tambah? Okey, saya macam ni. Cerita dia, masa saya kecil, saya lahir di Taiping, Perak. Ya. Museum pertama di Malaysia adalah di Taiping. Ya. Okey. Yang sonoknya. Ya. Saya melalui Taiping, saya tengok burung. Burung, awit tu. Masa tu saya tak faham. Tapi kita kata, siapa buat? Mana cantik kan? Tiba-tiba saya dapat ditakdirkan bekerja di Museum Negara. Ya. Dan buat pula burung ni kan. Itu yang unik kan. Unik kan? Kita buat. Jadi waktu saya bila dapat bekerja ni, saya tak pilih bidang lain. Ya. Saya terus berminat bidang ni kan, buat benda ni. Itu mungkin itu salah satu Faktor dia lah. faktor utama. Faktor utama. Kemudian kan, bila saya dah bekerja, saya baca buku. Rupanya taxidermy ni adalah satu bidang yang membantu para saintis untuk mengenal pasti spesimen-spesimen yang Tuan Haji kata dah pupus. Dah pupus. Sebab ada setengah haiwan ni dah pupus. Ya. Tapi ahli saintis dapat mengesan kerana mereka tu berada di dalam museum, disimpan sebagai apa? Kulit saintifik. Saintifik. Dan pernah juga berlaku di Museum Negara. Ahli kajian biologi yang mengambil PhD di UK, di Perancis datang cari kulit harimau. Sebab kulit kita Melayu Tiger ni tak ada di negeri lain. Ya, betul. Harimau Melaya adalah harimau Melaya. Harimau Melaya. Kalau terdapat harimau di Bengal Tiger itu di sana. Di sana. Tak. Jadi mereka datang untuk mengumpul mendapat kajian DNA. So peranan museum masa tu adalah membekalkan kulit lah, ambil bakar dia. Kan dia ambil kulit, dia ambil selai bulu daripada badan harimau tadi yang dia ambil tadi untuk buat DNA. Nanti berapa banyak taburan harimau yang terdapat di Melaya masa tu. Di Malaysia lah, di Malaysia. Jadi spesimen yang kami simpan ni adalah sebagai bahan bukti bahawa wujudnya haiwan-haiwan yang sama ada dihidup atau telah pupus. Ya. Itu nak membantulah, banyak bantu pada. Bantulah. Dan lagi satu saya nak ingin tekankan, bagi tahu penemuan perubatan tradisional herbal yang dibuat oleh UKM. Kemudian apa nama itu laut tu apa? Dia panggil bukan beronok, apa nama? Gamat juga adalah kajian yang ditemui oleh Museum Negara. Museum Negara adalah institusi yang pertama membuat kajian-kajian pelopor pada kajian-kajian perubatan tradisional. Sama ada dalam bentuk herba ataupun haiwan laut. Jadi setelah kami bekerja tu barulah kami tahu pentingnya Museum Negara ni. Itu yang buat kami berminat tu. Berminat meneruskan pekerjaan tu dalam bidang akademik. Sebagai taxidermist lah. Taxidermist. Jadi kalau kita tengok Tuan Haji, sekarang ni orang kata zaman orang luar nak tahu apa yang berlaku di sesuatu tempat tu, kita lah ni ada telefon. Telefon kita tekan situ, ada Facebook, ada Instagram, ada website, macam-macam lah. Jadi zaman dulu, macam mana kaedah promosi ni dijalankan? Kita nak bagi tahu ni ada satu-satu benda yang kita nak panggil orang datang ni sebenarnya. Macam mana Tuan Haji? Okey, setelah kami ni mahir dibagi lebih kepercayaan. Kami setiap unit tu wajib mengadakan pameran mengenai apa yang telah kita buat. Jadi dia unit kejadian ni kita kena buat pameran. Pameran tetap dan pameran sementara. Kemudian kita bawa pameran bergerak, museum bergerak ke Satu Malaysia. Kita okey, tema dia pada tahun ni adalah burung. Tahun depan mamalia, ada harimau. Jadi bawa lah dalam band bergerak tu ke seluruh Malaysia. Jadi masa tu tak ada internet, tak apa. Jadi kita kena zaman dulu tak ada internet kan. Dan kita buat program macam
pengawitan Mamalia dalam TV pernikahan. Jadi kita gunakan media masa yang formal. Program outreach, betul. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang dijalankan pada ketika itulah. Okey. Baiklah, kita ada lagi soalan daripada penonton. Mana ada ramai ni penonton yang tanya sebenarnya ni. Okey. Soalan seterusnya, siapakah pakar dalam penyediaan diorama galeri ilmu kejadian Muzium Negara? Dia tanya pakar. Kalau Tuan Haji ingatlah siapa pakar yang sediakan diorama masa tu? Ilmu kejadian. Itu pasal dia pakar. Dia buat diorama ni dia bukan buat seorang. Bukan buat seorang. Dia ramai. Kan? Satu pasukan. Mungkin dari segi pakar tu mungkin artis. Okey. Yang nak lukis. Ya. Artis yang nak buat lukisan tu mungkin orang lain. Betul. Kan? Dia nak pamerkan bahan-bahan tu orang lain pula bertanggungjawab. Orang lain. Kerja ni kerja berkumpulan. Jadi kita nak letak pada satu orang tu susah. Tak adil lah. Tak adil. Kalau ikutkan saya dengan Tuan Haji Zainal pun dulu kami banyak juga buat diorama. Banyak. Satu Malaysia buat. Untuk zoo kita buat. Untuk kami buat di zoo. Mana itu kita masa tu kita buat sengkam. Tak begini tau. Ya. Pengalaman saya lah dengan Haji Zulfi sendiri. Kepakaran dalam membuat drama tu adalah proses latihan lah. Ya. You kena, pertama kita mesti menguasai bidang taxidermy. Kemudian kita mesti menguasai bidang casting. Casting tu buat acuan kepada artifak-artifak yang tak boleh bawa balik. Contoh pokok balak meranti. Takkan nak bawa masuk kat muzium. Tebang pokok balak bawa muzium. Kita kena pergi buat casting di lapangan. Kemudian tadi taxidermy, casting. Kemudian kita kena buat lagi tu buat acuan daun. Contohnya bila buat drama payah bakau, kita pergi ke hutan. Buat tekapan ke atas daun bakau tu satu persatu. Kita tak beli daun plastik di pasar raya. Tak guna artificial. Tak ada. Kita kena buat pucuk dia, kena buat semua daun-daun tu kita akan buat acuan satu persatu. Itu saya orang kata. Ya. Kita selulat. So dia proses buat drama ni, kepakaran ni adalah pekerjaan yang berkumpulan. Dia individu tak mampu lah. Sebab dia poster besar, kecil, dia tu penting. Kalau kita drama laut, marine, kita kena upah orang angkat koral. Macam saya tak boleh menyelam. Saya kena upah orang lain pergi ambil koral. Kemudian orang tu pula ajar, Tuan Haji, dia koral dia macam ni. Sebab kita tak menyelam, jadi kita tak tahu, bergantung pada orang yang menyelam tu ataupun dengan gambar yang bawa masuk. Jadi drama ni adalah macam ni. Kemudian kita perlukan fotografer. Macam Cik Leha, dia belajar tentang apabila nak drama buat, dia ambil gambar dulu. Jadi kami bergantung kepada Puan Leha ni, gambar dia lah untuk menapasti. Sebab apa? Ada tempat yang kita bila kita dah balik ke Muzium Negara, kita lupa dia punya habitat tu. Habitat dia. Kata kita pergi Pahang, habitat hutan tu kita dah lupa. Sebab kita perlukan fotografer. Jadi buat drama ni kita ada perlukan kumpulan yang besar. Kumpulan yang besar. Ada fotografer, ada pelukis, ada banyaklah kan. Jadi semua ni mainkan peranan yang penting. Betul. Peranan penting. Dia kepakaran tu ada satu drama. Betul. Setiap satu elemen yang nak dibangunkan tu memerlukan satu teamwork, kepakaran masing-masing. Barulah terbentuknya diorama tu. Diorama ni besar. Yang kita tengok ni yang soket kecil tu. Ada lagi besar ke? Diorama ni besar. 100 kaki, 50 kaki. Iyalah, nak tengok dia punya orang ada large actual size habitat tu. Dia ada mini, ada yang sedang, ada yang large size. Okey, large size. Seronok kita buat tu. Seronok. Okey. Baiklah, kita nak tinggalkan cerita tentang paparan gambar di belakang dan juga kita nak KIV dulu. Soalan-soalan penonton, kita nak ke paparan seterusnya. Jom kita tengok. Itu dia, taxidermy buaya pucung. Tadi Tuan Haji nak cerita dah buaya pucung. Saya hold dulu. Sebab kita nak cerita sekarang ni. Jadi buaya pucung tertua di Awit. Apa cerita ni? Mungkin Tuan Haji Zainal nak cerita. Dia semasa saya bekerja di muzium nanti Luki sama. Kami ni macam pelakon debutan ataupun pelakon tuan. Apabila berlaku satu insiden di negara, di Malaysia,
masa tu dia jadi viral. Viral tu malu zaman tu dia keluar dalam khabar. Dia tak keluar dalam media sosial sekarang ni. Tak ada. Tapi orang bincang, orang komen, orang keluar dalam selalunya keluar dalam Twitter. Buaya pucung ni adalah buaya paling tua. Dia masa kita dapat specimen tu, gigi pun dah tak ada betul gigi. Tak saya lah. Gigi dah tak ada. Gigi buaya ni pun dah tak ada. Dia umur dia lebih dari 90 tahun ke 100 tahun. Kemudian saya tak pergi. Sebab saya tak buat kerja ni. Saya betul-betul bila saya jadi ketua, saya memberi kepercayaan pada Cik Amran, Cik Samsudin, Pak Din terpanggil, kemudian Abdul Rahman. Mereka Jamali, mereka ni lah turun padang, bawa ambil buaya tu, buat casting. Dan casting yang terdapat buaya ni adalah di Zoo Melaka. Kan? Buaya asal tu dia dah merput dah. Dia punya kulit merput. Tapi memang besar. Dia masa dalam gambar tu tarik buaya ni menggunakan Pajero. Pajero besar semua. Besar. Dia punya badan dia besar meja ni, lebar dia. Panjang dia ditukar dalam 15 kaki. 15 kaki. Lebih kurang Dan Allah yang Sultan Selangor biasa masa tu terpanggil kat galeri C. Biasa dia peluk buaya ni. Dia dengan dia gelak. Inilah buaya pucung. Pucung ni sebab tempat yang dah terdapat buaya tu pucung. Dia bekas lubung. Itu yang dinamakan buaya pucung. Sempena dengan tapi memang terbesar dan tertua di Malaysia. Jadi itulah saya nak katakan tadi, siapa bekerja sebagai taxidermist di negara itu memang orang yang penting apabila berlaku insiden dia. Inilah selamat. Inilah orang yang dipilih untuk Ya. Doktor buat orang bagi sihat. Kita hak bagi bagi jadi balik kan. Jadi balik nak bentukkan balik. Sebab dia punya perebutan, dia punya organ-organ akan reput. So tapi spesimen kita duplicate ataupun salinan ni terdapat di Zoo Melaka. Dibuat oleh Encik Rahman dan Encik Amran dalam bentuk menggunakan silikon getah. Getah silikon. Kalau ikutkan saya tak buat benda ni. Kalau ikutkan yang Cik Amran apa semua tu generasi yang kedua. Tak sama. Generasi yang sama juga. Okey, maknanya sezaman lah. Zaman. Cuma kalau dia awal pun dalam 2-3 tahun. Okey. Tapi semua zaman kami. Yang ada sekarang ni, Cik Adi dengan ni adalah generasi ketiga. Generasi ketiga. Pertama tadi Cik Uro Cheng, Jeffrey dari pertama, kami generasi kedua. Dan ni adalah generasi Cik Ali, Cik Ridho Ayub semua tu generasi ketiga. Nyambung kita punya legenda lah kan. Okey. Jadi sentiasa ada legasi, kesinambungan. Jadi tak putus lah ilmu ni. Sebenarnya kita kena sentiasa berkongsi ilmu untuk kesinambungan bila kita berada di muzium ni, tambah-tambah lagi dalam bidang taxidermi ni, supaya kepakaran ni tak terputus. Sentiasa ada. Jadi kita harapkan generasi demi generasi lagi wujud nanti. Memang ada lagi. Tak ada taxidermi, pameran tak lengkap. Pameran kena apa ni, alam semula jadi ni. Taxidermi ni banyak membantu. Okey, memang membantu. Baiklah, kita nak ke soalan penonton sekarang ni. Okey, soalannya berbunyi, bolehkah taxidermi dijadikan kerjaya? Boleh tak taxidermi ni dijadikan satu bidang kerjaya? Semalam saya melawat galeri di mana pameran taxidermi sedang berlangsung. Ya. Jadi memang betul. Saya memikirkan seni taxidermi ni hanya dipelajari oleh pegawai-pegawai yang bekerja di muzium. Ya. Dan masyarakat umum di luar tidak mendapat peluang belajar ataupun menggunakan bidang taxidermi ni untuk menjadikan satu pendapatan. Ya. Jadi saya telah berbincang dengan pegawai muzium yang jadi itu Encik Khairil Jamali. Saya kata kita pihak muzium perlu memikirkan satu ilmu tentang taxidermi ni, supaya ilmu ni boleh diguna pakai oleh masyarakat umum dan ia menjadikan satu sumber pendapatan. Okey. Kebetulan saya terfikir kalau kita tengok Keratangan Malaysia,
mereka menggunakan buluh apa juga dan tanya menjadi pendapatan kepada orang kampung. Ada dapat district. Tapi tax academy ni tak sampai, tak dapat. Sebab apa, dia satu apa nama bidang yang memang very complicated, very unique, nak buat tu susah. Jadi sekarang ni kita nak fikir undang-undang dia nak tembak belakang tak boleh. Kemudian dengan kalau dapat tu benda tu tak boleh buat di rumah, dia busuk kan, bau busuk. Jadi dia banyak kekangan. So kita kena fikir, saya kita fikir juga semalam bincang, kita mungkin akan gunakan hidupan marine, ikan, siput, ketam, benda-benda yang mudah dapat. Bukan macam tadi kita tembak merang, tembak apa ni, urutan tu tak boleh. Jadi kita nak, kalau boleh kita nak bincang lebih lanjut bagaimana spesimen-spesimen daripada laut, sama ada air tawar ataupun air masin, diguna sebagai satu bidang akademi yang boleh dijual di macam tadi Pulau Langkawi, di Pulau Pangkong, di Terengganu. Jadi spesimen-spesimen akademi ni boleh dijual kepada pelancong-pelancong. Itu insya-Allah kita sedang memikirkan bagaimana benda tu boleh dilaksanakan. Apa pendapat Tuan Haji Zuki pula tentang nak jadikan akademi ni satu kerjaya, satu peluang pekerjaan tu? Mungkin ada nak tambah apa yang dijelaskan oleh Tuan Haji Zainal? Kerjaya secara kecil-kecilan mungkin. Tapi kalau nak masuk, sebab kita banyak terikat dengan undang-undang apa ni, hidupan dia, dan tidak semestinya kita bahan-bahan yang kita nak buat ni benar-benar yang terikat dengan undang-undang. Mungkin macam ayam, itik apa sebagainya, kita boleh buat. Kalau kita berminat nak jadikan kerjaya, kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat kan. Cuma saya ingat kalau yang macam ayam, dia tak payah minta untuk buat. Itu sebab tak ada lesen. Arnab tak minta. Lesen tak sini tak ada kan? Tak ada. Siapa-siapa pun boleh buat. Siapa-siapa boleh buat. Yalah, kalau yang kerjaya ada tu, kita tak naklah buat macam kaedah staffing tu. Betul. Kan? Yang kata sumbat tadi tu kan. Sumbat. Yang dia tak jadi. Dia kena khusus juga, ambil khusus. Dia boleh jadikan kerjaya juga. Kan? Baiklah, kita nak ke soalan seterusnya. Ada lagi soalan, ramai orang tanya ni. Soalannya rasanya ini dah menjawab tadi, tapi tak apa, kita ulang semula. Adakah jurufoto turut serta atau terlibat untuk pengambilan gambar spesimen? Tadi Tuan Haji Zainal ada sebut Puan Zaleha tadi bertindak sebagai jurufoto. Jadi boleh cerita lagi tentang foto ni? Okey, setiap ekspedisi yang kami rancang, kita kena bawa fotografer. Itu wajib. Dulu kita buat sendiri. Ada kadang kita bawa kamera, tapi kadang kami kita bawa apa ni, ahli taxidermi bawa senjata, kita bawa senapan, kita bawa dengan alat apa untuk taxidermi. Jadi kita kalau ada pegawai tak cukup, jadi kalau tak cukup, kita perlukan pembantu, kita akan minta mohon kebenaran daripada unit pameran itu fotografer sekali untuk ikut serta. Sebab mereka fotografer ni kelebihan dia boleh menggunakan teknologi kamera tu, boleh zoom, boleh shoot, dia boleh macam-macam dia boleh buat. Sebab kami tidak berlatih dalam bidang fotografi. Jadi kalau kami ambil gambar, mungkin gambar kita tak apa jelas. Jadi fotografer ni dia latih, dia punya khusus, berapa aperture dia, berapa dia punya cahaya masuk dan semua dia memang berlatih. Jadi kita cakap je. Kita perlu memang. Dia penting fotografer dalam kerja-kerja ni. Sebab kadang-kadang mungkin dari segi warna-warna bahan-bahan tu. Kalau kita tak bawa fotografer, kita buat dia dekat site, dia balik mari warna dia dah pula. Dia tak dapat warna asli. Sebab kita nak tacap balik kan. Warna asli tu mesti kena guna tunjukkan pada gambar. Gambar tu akan ahli profesional lah bidang tu. Akan bantu dalam kerja-kerja ni. Contoh ni moderator, nama tuan moderator. Kita ambil contoh tadi bonlang kan. Kita nak upgrade balik bonlang tu dalam bentuk sedang terbang.
Jadi kalau kita tak bawa fotografer, macam mana kita nak rakamkan, macam mana dia terbang, macam mana sayap yang kalau dia boleh terbang miring, sayap macam tu kan. Jadi kalau kita tak ada rakaman fotografi yang elok, kita tak dapat lah. Jadi bila dia burung ni, apabila dia terbang senyap macam ni, dia kata dia terkonang kan, berulang ni, kepala dia macam mana, kaki dia macam mana, lain. Jadi kita perlukan rakaman gambar yang diambil oleh fotografer. Sebab kalau kata kami sebagai ahli akademik, sama ada macam Haji Luki, dia sedang menembak kan, masa bila dia nak rakam benda tu? Kalau saya sedang kini kat bawah pula tempat lain, jadi kami sibuk masa tu. Lautan memang sibuk, jadi tak ada masa yang pasal rakam kadang berlaku dalam masa 1 saat. Bukan boleh suruh panggil, bro, terbang balik, kita nak gambar, tak boleh. Jadi peranan fotografer ni dia punya tugas penting. Dia penting. Kadang-kadang macam kita gerakan harimau, dia dah ambil harimau tu lompat dia, pasal fotografer ni dia boleh ambil gambar, dia panggil apa, Panzalia apa shoot dia punya apa, sequence tu dia boleh ambil tak. Tengah sayap semua. Macam apa kita kata apa, merindu jalan dengan ikan-ikan. Kalau tak ada gambar daripada fotografer, memang balik kita nak warna balik tu memang tak boleh. Tak dapat lah actual dia tu. Itu dia peranan fotografer dalam bidang filem ni memang penting. Walaupun kita boleh ambil gambar tu sendiri, tapi kita nak dia lebih pakar, sebagai profesional tentang gambar tu. Jadi itulah yang membantu pakar-pakar kita untuk membentukkan balik haiwan. Untuk buat drama kita kena perlu ada ni. Memang penting lah nak dapatkan actual habitat tu. Dia tu balik pasal drama ni cantik hidup. Kita ikut dia punya tu. Kita masuk kita rasa macam duduk macam real lah, macam real. Okey. Baiklah, ada soalan ni soalan satu lagi. Ada isu mengatakan taksonomi dan zoologi tidak digalakkan dalam Islam. Boleh uraikan? Lagi bagi jawab kita saya komen. Jawab. Boleh komen sebab dia kita dengan gambar. Okey. Saya macam ni tau. Kalau bagi tak saja, tapi kalau bagi saya untuk pembelajaran. Kita ada misalnya. Okey. Kita buat untuk pembelajaran. Jadi tak ada masalah kan. Itu pendapat Tuan Haji lah. Pengalaman saya lah. Saya pernah tahun 80, masa tu ada seorang ustaz dia mengajar TK tak lah. Di museum kami ada, maksudnya ada, walaupun kerja di museum, kami ada tetapkan museum ni kami ada ceramah agama. Jadi kami pernah tanya soalan kan. Kami kerja di museum. Buat kerja di museum ni taksonomi ni adalah membuat patung. Kalau sekali pandang kita buat patung. Jadi tak ikut kalau ustaz kata kalau boleh berhentilah kerja ni. Jangan kerja lah bidang ni. Saya bertanya dia, kenapa? Dia kata buat patung tu kalau ikut ada hadis mengatakan orang yang buat patung ni akan disiksa di neraka. Takut juga kan? Jadi macam ni. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri memberi dia beri wahyu kepada Nabi Muhammad bahawa Firaun itu telah diawit untuk manusia selepas itu melihat siapa itu Firaun. Mengapa Firaun itu Allah angkat dan tenggelam dalam laut, angkat sebagai macam Haji Luki kata, sebagai pelajaran bahawa orang yang zalim ni macam ni dia punya ni. Dan sampai sekarang Firaun tu ada di museum di Mesir. Kulit dia elok, ni habis. Jadi apa yang kami buat di museum ni samalah. Okey, dan yang tu ada juga kita momokkan ni menakutkan. Siapa bekerja pengawet untuk menatang, anak dia cacat. Kan dulu kan hidung rampik lah tengok. Saya pun takut. Iyalah betul. Ni anak saya saat ni kaki patah. kita tembak binatang, tepak ni kan. Alhamdulillah anak saya sihat, anak Zulki pun sihat. Tidak ada sebab nama itu kita bekerja untuk mesti dan benda ni adalah untuk pelajaran. Untuk pelajaran bahawa haiwan ini telah dijadikan oleh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia sebagai kita melihat kejadian Allah tadi hebat. Burung dengan bunyi cantik, ikan dengan cantik, binatang ni. Kita melihat dari segi positif. Kalau kita melihat dari segi negatif, memang kita takut lah kan? Dan positif. Alhamdulillah, saya bekerja 30 tahun di Museum Negara. Mungkin dia 34 44
34 tahun. Jadi Oh. anak-anak kami dan kami sendiri tak adalah kita kena hukum karma. Karma tu mana balasan sebab zalim pernah datang kan? Tak ada. Alhamdulillah. Kami pun takut juga. Betul lah. Kita punya nawa itu kita. Nawa itu. Kita Jadi untuk betul. Kita syukurkan teruskan pembelajaran. Inilah sebagainya realitinya adalah kita menyimpan makhluk-makhluk yang Allah jadikan dengan kecantikannya untuk kita melihat kebesaran Allah. Betul. Jadi okeylah, tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Masalah. Jadi itulah para penonton di luar sana, jawapan yang diberikan oleh Tuan Haji Zuki dan Tuan Haji Zainal memang betul. Sebabnya mungkin tak semuanya berpeluang masuk ke hutan, tak semuanya berpeluang untuk melihat keseluruhan alam semula jadi ini. Jadi diterjemahkan secara konsep taksodemi ini untuk kita melihat sebagai ada yang bertanya tadi konsep agama Islam. Jadi lebih kepada nak melihat kebesaran ciptaan Yang Maha Esa. Jadi dalam persembahan taksodemi inilah yang dapat memberi gambaran yang lebih dekat kepada para pelawat yang berkunjung ke dalam galeri pameran untuk melihat hasil taksodemi yang dihasilkan tu. Betul Tuan Haji ya? Betul. Okey. Baiklah, kita nak ambil soalan yang terakhir daripada penonton, iaitu bagaimana cara untuk lembutkan kulit buaya yang sudah keras. Ini mesti pasal buaya pucung ataupun ada buaya lain ke? Boleh kongsikan Tuan Haji? Nak lembutkan. Saya rasa ni dia dah buat berulang lah. Macam kulit lembu kan. Okey. Jadi keras kan. Kalau sebabnya kita di sini sebelum di kulit tu keras, kita lembutkan kulit tu. Lembutkan dulu. Kan nak lembutkan. Ini dia terbalik sikit, dia dah keras nak bagi dia lembut. Patutnya daripada lembut kita keraskan. Bukan keras kita lembutkan. Sebab dia mungkin nak awet balik kan. Okey. Jadi kalau kita di medium dulu, kulit tu sebelum dia jadi keras, kita lembutkan dengan tanning oil. Kan? Tanning oil, minyak tanning tu. Dia bagi lembutkan kulit tu. Tapi yang ni kalau contohnya yang keras tadi dah keras. Benda yang kecil-kecil kan, kita boleh letakkan kapas basah. Betul. Kapas basah bagi dia lembut balik. Betul. Tapi ni kalau kulit buaya ni saya pun tak tahu. Kan? Okey. Kena letak kain basah tu. Dah okey, kulit buaya ni macam tadi dekat saya tak katalah dia dah beli kan kulit buaya yang keras, lepas tu nak lembut. Macam saya sokonglah Tuan Haji Zuki juga, kalau kulit mamalia yang kecil lah. Yang kecil tu kita menggunakan air kapas basah, kita letak tu dalam masa sehari, 2 hari, seminggu sampai dia lembut. Tapi memang lambat lah. Tu kita disokong juga dengan guna balik tanning oil. Tanning oil tu minyak yang dibuat untuk pengawet kan. Dan ada juga saya tengok dalam buku yang ditulis oleh di luar negara, dia kena menggunakan wap ni, letak dalam satu chamber, satu kotak, dia sampai sebulan supaya proses pelembutan tadi berlaku. Dia air masa masih perlahan-lahan. Dia tak boleh paksa, dia bila crack dia bekas tu dia akan pecah, patah. Jadi dia makan masa lah sampai sebulan. Dia teruskan menggunakan wap, bukan nak air. Wap ni supaya dia perlahan-lahan. Proses tu. Itu ya proses yang boleh. Dia ada minyak dengan air, dua je. Saya tak proses lain. Itulah dia jawapan pakar berdasarkan ilmu yang mereka dapat dulu, berdasarkan pengalaman yang mereka lalui, telah menjawab beberapa persoalan daripada penonton. Okey, sebelum kita nak tamatkan program kita ni, kita ambil satu lagi soalan daripada para penonton yang mungkin ada lagi nak tanya pada ruangan komen, sebab kita dah di hujung-hujung ni. Okey, bersama dengan Tuan Haji Zainal dan juga Tuan Haji Zuki, dua orang dalam program Sembang Otai Taksodemi Menggamit Memori, bersempena dengan pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi yang sekarang ini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia, dan pameran ini akan berlangsung sehingga 18 Mac 2022. Jadi bagi anda yang tak tahu nak ke mana-mana pada cuti hujung-hujung minggu, bolehlah rancang perjalanan melawat ke galeri pameran kami dan muzium-muzium di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Baiklah Tuan Haji, sementara menunggu soalan daripada penonton, saya nak tanya pandangan Tuan Haji lah.
tentang taxonomy ni. Tuan Haji Zuki dulu kita tanya. Dalam bidang taxonomy ni pada masa kini, adakah masih relevan dengan pemuzuman khususnya? Pada pasal Ya. taxonomy ni perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Kita bukan saja kita kata menggawit untuk apa saja-saja kita awet, tapi ini untuk pembelajaran. Saya kata tadi Pembelajaran. taxonomy ni perlu kita boleh bantu mana mungkin dari segi apa artifak sebenarnya mungkin kata institusi ni nak gunakan contohnya macam apa ni, ini itik air ni Ni kat depan ni. apa ni, saya Melayu tu panggil apa ni, Angsa. mungkin belibis, Burung belibis. kan? Sebab burung belibis ni bukan semua kawasan yang ada. Dia kawasan-kawasan lembap, kawasan lombok, Wetland. wetland. Daripada Ramsar, kawasan Ramsar. Orang yang duduk di tempat apa wetland tadi dia memang tengok benda-benda ni Ya. biasa bagi dia. Tapi kalau orang yang dalam bandar memang rare, susah nak tengok. Susah nak tengok kan. Jadi bila dia main dia dapat tengok macam ni belibis. Ya, jadi saya rasa jadi ni mesti perlu Betul. diteruskan. Teruskan lagi. Diteruskan lagi. Tak tahulah cara mana aktiviti yang kita nak buat tu. Yalah betul. Sebab dia tak ada sekolah ni masalahnya. Sekolah dia nak belajar taxonomy tak ada. Sekolah taxonomy tak ada. Tak ada. Tuan Haji Zainal pula macam mana? Nak tambah? Okey, bagaimana saya menyokong pendapat Tuan Haji Mazuki. Okey, itulah saya kata museum akan menjadi apabila berperanan dalam konteks mempromosikan taxonomy ke peringkat nasional. Kita bagaimana kita awal tadi bincang, kita perlu ada satu kursus di peringkat sekolah. Ya. Sekolah rendah, sekolah menengah. Dan kami sekolah-sekolah memang itu dia menggunakan pendekatan membuat kerja-kerja amali. Ya. Bukan saja baca buku tapi buat kerja amali. Jadi kita syorkan supaya khusus peringkat rendah premature ni untuk membuat awitan burung-burung Masuk dalam subjek. masuk dalam subjek sekolahan dalam sains. Kurikulum dah dulu. Kurikulum betul. Mengawit mamalia kecil, burung-burung yang senang dapat contohnya kita pembiakan arnab. Arnab tu terkulur pada mamalia kecil yang senang dapat macam ayam pada burung. Nah ayam ayam apa yang kecil tu? Serama kan. Itu kita boleh guna statement. Jadi tak perlu kita nak minta lesen. So kalau dua benda ni boleh kita guna pakai di dalam bidang apa ni, pengawitan di sekolah-sekolah. Saya rasa jadi taxonomy tu eloklah kita perkenalkan kepada pelajar-pelajar sekolah dan yang lebih apa, lebih complicated, lebih ni ada boleh lihat di museum. Itu sebab tuan berada. Itu sebab dulu kita bagi latihan kepada guru-guru sains. Guru-guru sains. Dia sekitar bulan kebetulan supaya ilmu ni dapat diadaptasikan. Betul. Sekolah-sekolah ni. Sekolah pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar. Kita tumbuhkan kelab lah. Taxonomy, kelab taxonomy. Jadi tu orang kata fungsi dia bila bagi pendedahan kepada guru sains ni pada masa tu. Okey. Baiklah, kita nak ambil satu soalan yang terakhir daripada para penonton. Soalannya berbunyi, apakah kerja-kerja maintenance ataupun conservation yang diamalkan untuk menjaga bahan-bahan taxonomy ni? Nak kekalkan awitan ni macam yang ada kat depan kita sekarang ni kan. Belibis dengan tupai muncung besar kalau tak silap saya, nak kekalkan sehingga hari ni macam mana tu? Seru ni. Seru. Tupai. Jadi macam mana orang kata kerja-kerja maintenance tu nak jaga? Okey. Saya dulu kan. Okey. Jadi ni. Kerja-kerja daripada ni pengurusan mengurus apa nama spesimen spesimen. Pertama kita mesti mengetahui suhu sekitar.
dia tak boleh panas. Kalau panas, biarkan panas, bila tu kulit yang rosak warna, rosak warna dia akan hilang. Dia ada kepudar. Kemudian dia akan merekah, pecah, crack lah, maksudnya dia crack. Dalam masa lainnya dia merekah, pecah. Jadi bila pecah, habislah rosaklah. Jadi suhu bilik dia panggil, suhu bilik tu mesti dikekal. Dan kalau kelembapan tu, suhu kelembapan tu mesti dikekal kepada supaya spesimen itu tidak berlaku kerosakan sebabkan pada suhu terlalu tinggi, terlalu panas, dan terlalu lembab pun tak boleh, sebab kalau lembab dia akan tumbuhnya kulat, fungus ke atas spesimen. Dan hari tu kita kena jaga dia serangga sama ada lipas atau apa-apa yang akan makan bila kena. Ni benda-benda ni satu faktor yang penting. Itu kemudian apabila berlaku crack dan sebagainya, kita kena telak ilmu teknik ini penting, mana kita boleh baiki dia. Kan macam kita medium tapi kita selalu pergi turun bawah waxing repair balik. Contohnya yang selalu terosak adalah kulit kura-kura. Sebab kura-kura tu dah 100 tahun. Oh, lama. 100 dia akan pecah. Flying pork, kubung pecah. Burung tangga. Jadi benda tu kena ganti balik. Kadang-kadang dia punya muncung tu dah warna dah. Jadi benda ni kalau ni apa nama? Kerja nak maintain dia kan. Nak jaga kena. Sebab siapa yang ingin belajar jenis tu, dia kena mengikuti kursus-kursus yang kita akan bagi disiplin. Setelah awet, dia ada pula pengurusan konservasi dia kan. Kalau dulu kita praktik kat museum. Cara conservation, kita konservasi dia dalam showcase. Kita gunakan paradi fluorobenzin. Kan, saya tak tahu lah sekarang ni ada tidak guna paradi. Tak ada jumpa. Jadi paradi fluorobenzin ni dia memang kalau ada lipas, sangga-sangga ni memang dia lebih kurang macam net limba, tapi paradi ni dia kuat lagi. Ada kuat. So dari segi maintenance dia pun kalau kata bulu burung ni kan, kita kena susun balik terus kan. Tapi kaedah maintenance tu adakah berlainan dengan semua spesimen? Sebab ada spesimen yang berbulu, ada yang berkulit licin seperti ular, semua tu ke dia sama semua? Dia selalunya dia letakkan dalam showcase yang berbeza lah. Showcase yang berbeza. Mana tempat simpan dia? Mana dia almari simpan dia? Storage dia tu? Storage dia. Dia asing-asing. Mana dia akan guna apa bahan awet dekat situ, apa bahan konservasi itu. Okey. Kalau kita tidak mengurus bahan awitan ni dengan baik, ada satu kes berlaku masa tu. Kalau tuan-tuan masih ingat, seekor kulit harimau. Kulit harimau ni besar yang disimpan di Memorial Tengku Abdul Rahman. Itu memang memang 200,000 300,000 lah. Jadi sebabkan mereka tidak mengurus dengan baik, dia kulit tu sebelah tepi tu pecah. Hantar ke kami lah, pada kami. Tu saya arahkan Cik Amran, Cik Rahman, itu baiki balik kulit tadi. Kulit tu dah pecah dan kuku kita kena kita ada setengah kuku tu kita buat replika. Dan kulit kita awet, tembus minyak balik bagi dia lembut. Jadi pula sebab orang kaya yang suka simpan kulit harimau daripada hamparan, dia panggil tu, dia kena jaga. Supaya pertama dia kena bagi kena air. Bila kena air dia tu jadi lembab. Lembab dia reput, dia pisah. Banyak disiplin. Disiplin itu. Kita dulu kalau katalah macam pauk belibis ni. Dia kan dapat bayar kan. Betul. Sekarang ni diorang guna leleka. Kita dulu pakai linseed oil. Linseed oil. Linseed oil tu lebih bagus sebab dia lembab. Leleka sebab dia akan nampak kelembapan dia. Lembab dekat paruh dia tu. Paruh dia tu. Kadang kaki dia pun boleh nampak lembab. Jadi kita guna leleka. Cuma leleka ni dia beberapa bulan sekali kena crack, dia kena dekat abu. Kalau kita guna leleka, dia berkilat. Tak sama. Kelembapan dengan kilat tak sama. Hasil dia lain.
Jadi itulah perkongsian yang telah dikongsikan oleh kedua-dua ahli panel kita dalam program Sembang Otai. Taxidermi mengambil memori bersempena dengan berlangsungnya pameran keajaiban taxidermi kehidupan abadi yang kini sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Jadi bagi pihak Jabatan Muzium Malaysia, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tokoh kita yang sudi hadir pada hari ini, dan kepada para penonton yang belum melawat ke pameran keajaiban taxidermi kehidupan abadi, jangan lupa luangkan masa anda untuk berkunjung ke Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia untuk melihat dengan lebih dekat haiwan-haiwan yang telah diawet tersebut, kerana ada di antaranya yang sudah diawet sejak 120 tahun lamanya dahulu, yang masih kekal terpelihara sehingga kini di muzium. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan juga kepada para penonton di luar sana, sentiasa mengikuti hebahan program daripada kami, baik di Facebook Natural History Museum _NY ataupun di Facebook Jabatan Muzium Malaysia, kerana kami sentiasa akan membuat hebahan kepada anda semua tentang program dan aktiviti permuziuman di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Sekali lagi saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Haji Zainal, Terima kasih kembali. pengarah Muzium Perak, dan juga kepada Tuan Haji Zuki, mantan penolong kereta kanan Muzium Kota Kuala Kedah. Jadi kedua-dua otai ini telah pun berkongsi pengalaman mereka dengan kita semua. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari, dalam program-program yang akan kami sampaikan buat anda semua di luar sana. Dan jangan lupa kita sama-sama jom hayati sejarah dan budaya negara kita dengan tagline Muzium Kita, Tamadun Kita. Jumpa lagi.